Ini yang saya nak sebutkan ni, apa yang berlaku di belakang di sebalik kemerdekaan. Sebenarnya orang Melayu tak pernah bersetuju dengan kemerdekaan. Apa sebabnya? Kerana terma dan syarat-syaratnya terlampau berat untuk Melayu terima. Kita kena melepaskan banyak hak untuk menampung, accommodate ya, permintaan British dan Cina. Antara yang menulis surat kepada resident British di UK masa itu adalah Universiti Singapura, diketuai oleh Tun Mahathir Mohamad masa itu, bersama dengan 22 orang Melayu yang lain. Tun Mahathir sendiri tak ada surat tu, hari tu baru saya kasih surat dia sendiri pada dia. Saya dapatkan daripada archive, saya beri pada dia. Oh, dia panjat. Oh, iyalah, baru dia teringat. Sebenarnya dia sendiri pun tidak bersetuju dengan terma dan syarat-syarat yang yang diminta oleh Cina dan British. Selain daripada itu, persatuan guru-guru di Tanjung Malim, banyak ya persatuan-persatuan Melayu, individu yang minta supaya dilewatkan kemerdekaan itu. Oleh kerana apa? Kalau kita tunggu lagi 2 tahun, kita dapat kemerdekaan dengan tersendiri, without any terma dan syarat. Because itu adalah yang apa yang dikeluarkan oleh bangsa-bangsa bersatu masa itu. Kalau kita tunggu lama sikit, kita rasanya, tapi maybe telah ditakdirkan ya, tapi rasanya kalau kita tidak terima, boleh jadi kita tidak hadapi masalah hari ini ya. Dan terma itu diterima ya. Ini adalah Straits Settlement Treaty. Ini this is no apa orang kata secret ke apa, tak ada. Kita boleh cari juga di dalam tu. Tapi apa yang kita tak tahu adalah apa yang ditulis oleh Barbara Jones ya, di mana dia menulis ya. Dia ni seorang British. Dia menulis macam mana kita dianiaya oleh pihak British semenjak Straits Settlement hinggalah sampai hari kemerdekaan tu. Ya. Kalau kita tengok tajuk dia tu, macam dia kata apa? Melayu di bawah hukuman mati. Pasal apa dia tulis itu adalah kerana permintaan-permintaan ya. Kalau saya nak nak satu-satukan banyak permintaan-permintaan yang tidak masuk akal. Ya. Antara permintaan dia itulah dia Jusola itu, di mana 1 juta warga negaraan instan ya, instan. Dan kalau siapa yang baru sampai pun dapat ya ke sini, apa yang berlaku di sebalik kemerdekaan tu, kita tidak pernah bersetuju dalam banyak perkara. Dan antara rundingan yang dibuat adalah oleh Reid Commission masa tu ya, Lord Reid masa tu. Dan 4 orang di dalam komiti itu semuanya bangsa asing. So kita fikirkanlah, bangsa asing yang menentukan kita punya hala tuju negara. Bangsa asinglah yang membuat perlembagaan kita. Dan apabila kita minta untuk menyertai komisen ini untuk membuat perlembagaan, kita tidak diberi peluang ya. Dan apa orang kata, perundingan untuk perlembagaan ini memakan masa 1 tahun, daripada tahun Mac 56 hingga ke Februari 57, 1 tahun ya. Dalam 1 tahun tu dia mengadakan 118 kali apa orang kata, meeting, dan 131 memorandum ni, antaranya yang saya sebut tadi daripada Tun Mahathir dan daripada College Tanjung Malim, dan banyak lagi Persatuan Orang Melayu, dan juga daripada Persatuan Cina, daripada Parti Perikatan, dan juga daripada Raja-Raja Melayu ya. Dan Raja-Raja Melayu pun tidak diberi peluang untuk menyuarakan apa yang nak dibincangkan ya. Raja-Raja Melayu hanya boleh memberi surat apa yang dia nak. Ya, jadi apabila dah siap ni pada tahun Februari 57, dia duduklah untuk berbincang, dan mengikut Barbara Jones ni, perbincangan tu amat singkat sekali ya. Kita tidak dapat meneliti atau memperbetulkan banyak di antara apa orang kata dalam perlembagaan itu ya. Ini kalau kita lihat di sini nombor approval untuk nak, pasal dulu ini adalah classified artifact. Classified maknanya tidak boleh dituntun oleh ramai, bermakna rahsia ya. Selepas banyak tahun merdeka, 50 tahun merdeka, banyak artifak-artifak yang classified
declassified. Maknanya tidak lagi menjadi rahsia. Ia menjadi public domain, di mana kita boleh ambil gambar, kita boleh beli dan kita boleh cetak atau buat cerita daripadanya, ya. Ini adalah antara satu yang kami dapat, di mana kalau kita lihat, ya, di situ jumlah migran yang datang, ya. Di sini saya nak semua orang lihat tahun dia, tahun 1953, betul tak? 52, 53, ya. British membelanjakan lebih kurang 100 juta masa itu, kalau kita bandingkan dengan duit hari ini 1 bilion, ya, untuk membuat infrastruktur kepada bangsa asing. Sekolah, hospital, jalan raya, lampu, everything. Walhal di kampung kita tak ada elektrik, kita tak ada sekolah, kita tak ada everything. Padahal duit yang kat sini semua duit kita, ya. Duit hasil masuk Semenanjung Tanah Melayu. Jadi semua orang dapat tanah. 1 juta daripada mereka semua dapat tanah. Semua dapat tanah. Ini 1953, sebelum mereka. Jadi saya kedepankan sikit. Ini adalah kata siapa? Tan Siew Chin ni, Tan Siew Sin adalah anak kepada Tan Cheng Lock. Tan Siew Sin ni mengetuai setelah bapa dia dah tak ada, dia mengepalai segala berhubung dengan Cina-Cina ataupun apa saja permintaan Cina. Kalau kita lihat di sini, di Melaka, dia di kampung dia di Melaka, 1430, ya. Yang meminta semua dapat tanah. Dan jumlah tanah itu di antara berpuluh ekar hingga ke 300 ekar, ada yang beribu ekar, ya. Tapi yang ni pun semua bangsa asing yang minta ni. Kalau kita minta usaha nak dapat. Di sini kalau kita lihat, 1 juta yang minta tu 1 juta dapat. Pada mulanya leasehold daripada 10 tahun ke 99 tahun, ya. Kalau 99 tahun maknanya dia habis, expired tahun 2035 baru habis. Amat lagi tu. Itu kalau pajakan. Tapi ditulis kat sini, daripada pajakan itu ditukar kepada untuk selamanya. Ditukarkan pada untuk selamanya. Apa yang kita khawatiri, antara tanah-tanah ini, ini bukan saya tulis, ya. Ini direct saya ambil daripada dia punya artifact, ya. Kita lihat, ya, semua 1 juta ni dapat. All the 1 million applicant approve. Dan kalau tidak sempat untuk nak mengukur tanah ke apa ke, they consider as political apa, ya, regarded as political lah, maknanya pemberian lah. Datuk ada hal. Jadi kalau kita lihat kat sini, ya, kita banyak kerugian tanah, ya. Pada zaman ini orang Melayu tak ada tanah, orang dia dah ada tanah. You just imagine, hari tu masa kita orang buat seminar di Putrajaya, diresmikan oleh Sultan Nazrin, Sultan Perak, ya. Dan simposium itu mengenai tanah rizab Melayu. Terpanjat tengok, terpanjat dengar, ya. Dan saya ada juga membuat kajian ke atas tanah rizab Melayu. Kini kalau kita agak khawatir, 60% equity tanah bukan lagi di tangan kita. Walhal di dalam perlembagaan 50% daripada tanah di Semenanjung tidak boleh diusik, kerana itu adalah tanah rizab Melayu. Tak boleh usik langsung, walaupun dibangunkan, hasil daripada pembangunan itu diberi balik, mesti diberi balik 100% secara total kepada orang Melayu.